Jadi tuan-tuan, idea untuk mengumpul 10,000 tentera, bahkan ada ahli sirah mengatakan sampai 15,000 tentera, ya. Idea ini datangnya daripada orang-orang Yahudi inilah. Jadi dia berjumpa dengan orang Quraisy, dia berjumpa dengan orang-orang dari Ghassan, dari apa, semenanjung, semenanjung pula, segenting antara semenanjung Saudi dan juga tanah Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada malam ini kita menyambung bicara kita dalam fiqh sirah dan masih lagi berbicara tentang peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab, yang mana intronya kita dah bicarakan dalam pertemuan yang lalu. Sekarang ni kita nak melihat kepada ayat-ayat Al-Quran yang mengulas berkenaan dengan peperangan ini, ya. Seperti mana kita tahu, orang-orang yang mula-mula sekali mencetuskan idea untuk menyerang Madinah ini ialah Yahudi. Kerana sakit hati dia, kerana dihalau keluar dari negeri yang dia kata negeri tumpah darah dia, tanah tumpah darah dia, walhal dia juga sebenarnya pendatang. Bukanlah dia ni berasal dari Madinah pun, ya. Sejarah Yahudi masuk ke Madinah itu saya dah sebut dengan jelas rentetannya. Jadi saya tak akan ulang lah benda tu. Jadi tuan-tuan, idea untuk mengumpul 10,000 tentera, bahkan ada ahli sirah mengatakan sampai 15,000 tentera, ya. Idea ini datangnya daripada orang-orang Yahudi inilah. Jadi dia berjumpa dengan orang Quraisy, dia berjumpa dengan orang-orang dari Ghassan, semenanjung, semenanjung pula, segenting antara semenanjung Saudi dan juga tanah Syam itu tadi. Dia berjumpa dengan Bani Asad, dia berjumpa dengan Bani Amir. Ini semua ni nama Bani yang hebat-hebat, yang besar-besar ni tadi. Dan tidak lupa Bani Ghatafan, ya, yang menyumbang seramai 6,000 tentera dipimpin oleh Uyainah bin Hisan, ya. Jadi semuanya 10,000 lah pada dasarnya. Tapi ada ahli sirah mengatakan sebenarnya lebih, sampai 15,000. Sampai-sampai dihalang dengan parit, ya. Tapi sebelum peristiwa dihalang dengan parit tu tadi, Allah Ta'ala telah membongkar perangai Yahudi ni tadi, ya, dalam ayat Surah An-Nisa ayat 51 sampailah ayat 55. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Ayat ini tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal orang-orang Yahudi ini, demi kerana kempen dia
kerana sakit hati dia, maka apabila dia bertemu dengan orang-orang Quraisy ni yang memang kita tahu penyembah berhala dan juga jahiliah, orang Quraisy ni tanya, mana lebih baik, agama kami ke agama Muhammad? Ya, agama kami ke agama Muhammad? Orang Quraisy tanya. Tahu apa jawapan Yahudi? Itulah ayat 51 tadi, ya. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Muhammad SAW, tidakkah engkau perhatikan dan merasa pelik, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang telah diberikan sebahagian daripada kitab, yakni kitab Taurat, ya? Maknanya dia ni dah beriman dengan kitabullah. Mereka percaya kepada benda-benda yang disembah yang lain daripada Allah dan kepada Taghut, dan mereka pula berkata kepada orang-orang kafir, yakni kaum musyrikin di Makkah itu, bahawa mereka kaum musyrikin itu lebih betul jalan agamanya daripada orang-orang yang beriman, yakni kepada kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tuan-tuan, orang Yahudi ni, kalaulah Allah Taala tak turunkan ayat ini, maka kita tak tahu bagaimana Yahudi ni dia punya kelentong dia. Dia tahu kokok mana pun agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benar, tepat, betul, tidak menyeru kepada berhala, dan yang ada di depan dia tadi tu adalah orang-orang yang menyembah berhala. Dia tahu tu, tapi demi kempen, maka dia sanggup berbohong. Itu maksud ayat ke-51 ini. Allah Ta'ala tempelak mereka. Tak pelik ke Muhammad? Kata Allah Ta'ala kan, mereka ini sampai ke tahap sanggup berbohong. Bila Quraisy kata, mana baik agama kami, agama Muhammad? Kamu lah baik kan? Tengok tu, ya. Dan kaum Yahudi yang sedemikian sikapnya itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan sesiapa yang dilaknat oleh Allah, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapati sesiapa pun yang boleh menolongnya. Jadi memang dah gitu PL-nya Yahudi ni tadi tuan-tuan, ya. Mereka sanggup menukar, menokok, menambah ayat-ayat daripada kitabullah semata-mata untuk kepentingan diri mereka. Sebab itulah apabila mereka ini engkar, degil dengan Nabi Musa AS, ya, apabila diberikan manna wa salwa, bila mereka lari dari Fir'aun masuk ke Tur Sina, ya, Jabal Sina, maka Allah Ta'ala berikan makanan yang cukup istimewa, yang tak perlu dimasak lagi dah. Manna wa salwa tadi, nak juga kepada makanan asasi mereka, yang merupakan Allahumma salli ala Muhammad, wa adasiha wa basaliha, nak juga. Sedangkan makanan manna wa salwa ini tadi adalah lebih istimewa, kan? Lebih istimewa. Tak payah masak lagi tu. Nak juga adas wal basal ni tadi. Adas ni apa adas? Adas ni kacang dal, kuah kacang dal tu. Dan juga basal, bawang-bawang tu, bawang putih, bawang besar, bawang apalah. Ini makanan mereka. Masuklah ke Mesir. Ya, baliklah ke Mesir kalau kau begitu. Sedangkan dia tahu di Mesir ni tadi orang-orang Fir'aun masih lagi mencari dia. Jadi perangai itu tak habis-habis orang Yahudi tadi. Sehingga kan, ya, mereka tersesat, tak boleh kembali ke Baitul Maqdis dan sebagainya. Allah Ta'ala tutup hijab kepada mereka, sehingga mereka tak boleh nak menjumpa jalan keluar, jalan kembali. Inilah antara sikap orang-orang Yahudi ni sebenarnya tadinya. Bukan kita mengutuk mereka sebarangan, tapi Allah Ta'ala sendiri yang telah mengutuk kaum Yahudi ni tadi, ya. Tapi kutukan ini sehingga mereka beriman. Kalau mereka tak beriman, selagi mereka tak beriman, bila mereka sudah beriman, maka kutukan ini tidak lagi menjadi terkesan ke atas mereka. Am lahum nasibun minal mulki fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira. Patutkah ada bagi mereka kaum Yahudi ini sesuatu bahagian daripada kekuasaan memerintah? Patut bagi ke pemerintahan kepada orang macam ni? Allah Ta'ala tanya Nabi Muhammad SAW, ya. Pertanyaan itu sudah mestilah jawapannya tidak patut, kan, orang macam ni. Tidak, Allah jawab sendiri, ya. Bahkan kalau ada, maka sudah tentu mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia. Tengoklah, ya, Yahudi di Palestin contohnya. Selain daripada prinsip bahawa kita tak boleh bagi tanah dekat dia, ya, tapi kita fikir cara ni lah, ya, cara mudah.
Nak tunjuknya betapa perangai Yahudi ini memang merosakkan dan tidak menguntungkan manusia. Apa dia? Dah berapa kali dah Palestin dan juga negara-negara Arab sanggup berdamai dan memberikan laluan untuk Israel itu berdiri sebagai satu negara. Ya, kita pandang dari sudut tu. Maknanya mereka dah bertolak ansur. Tapi mereka sign, tanda tangan perjanjian. Selepas itu 2-3 bulannya terus akan mereka sendiri yang akan mencerobohi tanah Palestin balik. Jadi inilah makna Yahudi ni, di mana-mana pun mereka hidup, mereka tidak akan memberikan kebaikan kepada manusia ni tadi. Banyak lagi kalau kita nak bongkar, tapi tuan-tuan, kalau kita bongkar benda tu untuk Hitler, dia bukan main lagi dengan Holocaust dia kan. Tapi kalau untuk dia kata apa? Itu konspirasi, nak menjatuhkan saja, tak ada pun benda tu. Pandai pula dia cover. Inilah perangai Yahudi tadi. Dan Allah Ta'ala beri lagi satu persoalan. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Atau patutkah mereka dengki kepada manusia, yakni Nabi Muhammad dan umatnya, disebabkan nikmat, yakni pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam itu yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka daripada limpah kurnianya, kerana sesungguhnya kami telah pun memberikan kepada keluarga Ibrahim, yakni kitab, ya, ataupun kitab ni mewakili agama, dan hikmah, iaitu pangkat Nabi, dan kami telah memberi kepada mereka kerajaan yang besar. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala beritahu dalam ayat ke-55 ni, Yahudi ni, aku dah bagi dah dia sekian banyak kitab, sekian banyak kerajaan dan kemuliaan, kerana nabi-nabi bermula dari Ishak sampailah Isa, semuanya Bani Israel. Semuanya Bani Israel. Bayangkan nabi-nabi dan rasul ni. Yang tidak Israelnya, tidak Bani Israel, daripada zuriat Nabi Ismail seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi nak bagi lagi ke? Macam ni kan? Patutkah bagi lagi? Itulah jawapan daripada Allah Taala sendiri kenapa yang Yahudi ini amat melakukan kerosakan di atas muka bumi ini tadi. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebut dalam Quran tokoh-tokoh yang terlibat, ya, tak sebut. Sebenarnya ayat ini kita tahu siapa? Huyai bin Akhtab, Yahudi, tokoh Yahudi yang pergi lobby dekat Ghatfan, dekat Ghassan, dekat Quraisy. Huyai bin Akhtab. Tapi Allah Ta'ala tak sebut nama dia. Apa hikmah dia, tuan-tuan? Apa hikmah dia? Ya? Samalah juga dengan An-Nadhr bin Haris. An-Nadhr bin Haris ni orang Arab Quraisy yang bangun dalam surat Al-Anfal ayat 32 ni, tuan-tuan, dia sebut berkenaan dengan Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'azabin alim. Allah tak sebut. Qala Nadhr bin Haris, tak sebut, tuan-tuan. Allah Ta'ala quote kata-kata dia je. Apa sebab? Sebab dia nak cerita bahawa watak, ya, watak itu akan berganti-ganti. Bukan seorang je manusia yang akan menghina ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Bukan seorang je manusia yang menghina ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sepanjang zaman akan muncul orang-orang seperti ini, akan muncul. Samalah juga dengan Yahudi, kan? Perangai lobi Yahudi ni tadi, dulu Huyai bin Akhtab, kan? Sekarang Benjamin Netanyahu contohnya. Sama aja. Jadi sebab itu nama tak disebut. Nama tak disebut. Tuan-tuan, seorang je manusia yang namanya Allah Ta'ala sebut. Memang jelas sangat dengan nama-namanya sekali. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat. Tuan-tuan, cuba cari jawapan. Kenapa nama Abu Lahab disebut direct dalam bahkan satu surah tu cerita pasal Abu Lahab. Sedangkan penjahat-penjahat lain, ya, Allah Ta'ala tak sebut direct namanya. An-Nadhr bin Haris sampai ke tahap bangun, mengangkat doa, memperli Nabi depan-depan, pun Allah tak sebut berkenaan dengan tabbat yada Nadhr bin Haris, tak ada, kan? Tapi Abu Lahab tu kena, tuan-tuan. Cuba cari, cuba buat sikit, kan? Okey, baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak menyebut itu tadi kerana apa? Kerana itulah dia. Contoh dan tabiat ini boleh berlaku pada sepanjang zaman dan kepada tubuh badan mana sekalipun boleh berlaku.
Tak semestinya Yahudi juga tuan-tuan sebenarnya. Ya, ada juga selain daripada Yahudi pun yang perangai macam tu, ya. Begitulah ayat-ayat Al-Quranul Karim. Walaupun dibaca berulang-ulang kali kisah atau ayat yang sama, tetaplah akan memperolehi pengajaran yang segar mengikut zaman, dan watak-watak yang seperti itu akan terus wujud, ya. Akan terus wujud dan mengganggu dakwah ni tadi. Cuma tinggal lagi tuan-tuan, ya. Adakah umara, amirul mukminin, ulil amri dan juga ulul albab yang ada dalam masyarakat itu boleh tackle benda ni? Ada tak? Sama juga bila orang tanya pasal apakah hukuman ke atas kaum munafikun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuhkan kepada mereka ni, jawapannya tak ada tuan-tuan. Memang tak ada. Sedangkan ayat-ayat pasal munafik, asal lagi kita akan jumpa ayat pasal munafik pula tuan-tuan, ya kan? Peranan munafik dalam perang Khandaq ini Allah Ta'ala juga sebut dalam Al-Quran. Tapi tak pernah Nabi menghukum mana-mana munafik. Ya, tak pernah. Dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, contohnya bila balik dari peperangan Bani Mustalaq, dia mari duk mengacum dekat Nabi ni, dia mengekori unta yang Nabi naik. Bukan mengekori lagi, dia panggil apa? Menyaingi. Duduk sebelah ni kan, ya Rasulullah, dia panggil Rasulullah. Ini dia. Nabi buat dia buat tak tahu je tuan-tuan. Tapi cerita pasal munafik, nasihat Nabi pasal munafik ini daripada mulut Nabi sendiri banyak tuan-tuan. Tapi hukuman kepada munafik tak ada. Sebab apa? Itu dia. Fikir sebab apa? Satu cluenya tuan-tuan, apa dia? Susah nak tahu siapa munafik ni. Macam mana nak jatuhkan hukuman? Sebab munafik ni benda kat dalam tuan-tuan. Benda kat dalam. Macam Abdullah bin Ubay bin Salul, memang dia dilihat seperti sahabat tuan-tuan. Ibnu Zulkhuwaisirah, selepas habis Abdullah bin Ubay, naik pula Ibnu Zulkhuwaisirah, ganti dia, kan? Ini zaman Nabi masih hidup lagi tuan-tuan. Pun bila Umar kata, ya Rasulullah, kan, bagi kat akulah Ibnu Zulkhuwaisirah ni, kan, maka kata Nabi SAW, tak boleh wahai Umar. Kalau aku benarkan kamu membunuh dia, maka orang akan kata aku membunuh sahabat aku. Kan? Sebab duduk bercampur kan dengan sahabat-sahabat. Jadi sebenarnya apa dia? Apa dia tuan-tuan? Bergantung kepada ulil amri, umara dan juga rakyat sendiri dan juga umat keseluruhan untuk kenal pasti, ya, kenal pasti siapakah dalang-dalang penjahat-penjahat munafikun ini, dan jangan ambil bertindaklah bagaimana nak kita kata apa, menepikan dia ni daripada pentadbiran, daripada arus perdana politik dan sebagainya. Bijaklah. Tapi kalau tak nampak, maka dia pula yang pegang pentadbiran, pegang kepimpinan, hancurlah sesebuah negara tu. Salahuddin Al-Ayyubi, ya? Salahuddin Al-Ayyubi pernah menghadapi daripada kalangan orang Islam sendiri, nampak macam Islam lah kan, pengkhianatan munafik ni, sehingga ada satu kota dekat Iskandariah tu. Kalau tuan-tuan pergi, kota tadi saya terlupa nama kota tu, ya, kota pertahanan Salahuddin Al-Ayyubi tu terlepas kepada tentera-tentera Salibiyah. Kenapa? Sebab sabotaj daripada salah seorang ketua tentera dia. Tapi tak lama kemudian Salahuddin Ayyubi dapat merampas balik. Maknanya di situlah Salahuddin Ayyubi nampak siapa kan. Sebab itu dia berjaya menghadapi tentangan daripada 9 raja-raja Salibiyah, ya, tentera Salib. Dia lawan seorang ni tuan-tuan. Bukan seorang dia, maknanya dia dengan tentera dia kan. Dia ni satu pasukan, tapi yang lawan dia ni 9 pasukan. Tuan-tuan bergabung. Sehinggalah akhirnya mereka minta untuk menandatangani perjanjian, menyerahkan Baitul Maqdis. Itu dia, ya. Salahuddin Ayyubi pun menghadapi perkara ni juga. Muhammad Al-Fatih juga menghadapi, tapi mereka bijak, kenal pasti. Ketepikan. Jadi tindakan apa? Tindakan khas terhadap munafik ni tak ada.
pandai-pandailah nak memenjarakan ke, kalau dah terserlah sangat dan sebagainya. Contoh Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, apabila dia membocorkan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, apa status Hatib bin Abi Balta'ah, tuan-tuan? Apa status dia? Jadi orang kata munafik dah ni, munafik dah ni, kan? Bunuh ya, memang dah bocorkan rahsia Rasulullah ini. Sedangkan Rasulullah suruh bergerak secara rahsia. Nabi berfikir sejenak. Lama Nabi berfikir sebenarnya. Lama Nabi berfikir, sehinggalah Nabi kata apa? Kerana dia ni Ahlul Badar. Hatib bin Abi Balta'ah ni Ahlul Badar. Maknanya veteran peperangan Badar. Kaedahnya, kalau guna bahasa sekarang ni kan. Mungkin ada sesuatu yang Allah beri hidayat, ilham kat dia, yang aku tak tahu, kata Nabi. Kan? Lalu Hatib dikurung sajalah, tidak dibunuh dan sebagainya. Jadi Nabi di situlah nak ceritanya, bukan mudah nak tunjuk atas siapa-siapa munafik sebenarnya, bukan mudah. Habis tu yang ayat Quran punya banyak, hadis punya banyak, cerita pasal munafik, itu untuk prevention, wiqayah dalam bahasa Arabnya, untuk kita mempertahankan, menghalang, mencegah. Dan pertama sekali tarbiyah untuk kita. Tarbiyah untuk kita. Jangan jadi seperti mana yang disebut dalam ayat-ayat itu. Iaitu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim faqalu, ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkatakan kami telah beriman. Ketika mereka balik dengan setan-setan mereka itu, maka mereka akan mengata apa? Nahnu kami bersama-sama kamu, kami hanya memperolok-olokkan mereka saja. Kan? Itulah orang-orang munafik ni tadi. Jadi tuan-tuan, nak tackle dia susah, nak kenal pun susah. Tapi Nabi telah tunjukkan caranya. Salahuddin Ayyubi telah tunjukkan caranya. Salahuddin Ayyubi ni salah seorang panglima tentera dia. Sebab nature Mesir ni kan asalnya negeri Nasrani asalnya. Sehinggalah masuk Amr ibn As, Islam berkembang begitu cepat, sehingga kan bangsa Qibti, Mesir ni orang Qibti, tuan-tuan, mereka ini siapa yang tak memeluk Islam mereka gelar Qibti. Walaupun mereka sendiri yang Islam pun Qibti juga kan. Tapi apabila mereka memeluk Islam, tinggallah orang-orang yang Mesir yang tidak memeluk Islam tadi sebagai Qibti, Sebab tu kalau pergi kat sana sekarang ni, kalau ada dia keluar macam-macam Coptic Hospital, Coptic Hospital maknanya hospital orang Qibti sepatutnya kan, tapi itu bermaksud hospital yang dimiliki oleh yayasan Kristian. Kan? Betapanya mereka ini rapat dengan Islam, sehingga kan meninggalkan bahasa Qibti yang asal, mereka berbahasa Arab, berbudaya Arab dan sebagainya. Kan? Ini di Mesir dulu kan. Jadi tuan-tuan, Salahuddin Ayyubi mewarisi kepelbagaian budaya dan juga dua agama besar ini. Jadi salah seorang panglima dia Kristian, Kristian, dan dia tidak ragu pun kepada panglima dia ni dalam dia menghadapi Salibiyah yang kebanyakannya Kristian lah, kan? Dia tak ragu pun, dan dia jaga sehingga satu ketika jatuh 25 Disember, hari yang dia nak buat serangan, hari 25 Disember, panglima dia ni begitu taat kepada dia, tapi dalam keadaan keberatan. Sebab hari ni sepatutnya hari dia bercuti, hari raya dia. Salahuddin sedar je, terus Salahuddin kata gencatan senjata. Hari ni tak jadi. Dia jaga, maknanya dia tahu tackle. Yang tadi panglima Islam yang belot tadi tu, sebenarnya itulah dia. Bukan Islam lah tu sebenarnya. Hanya gambaran Islam sahaja, gambar luar saja. Inilah cerita-cerita tentang munafik ini, bukan suruh kita tuding atas muka orang, tidak, tapi pertamanya untuk cegah diri kita supaya jangan jadi seperti mana yang telah diceritakan dalam ayat-ayat Allah ini. Dan begitu juga untuk kita berjaga-jaga supaya tidak termakan dengan hasutan-hasutan golongan munafik ini. Baik, di dalam ayat suratul Ahzab, nama lagi surah Al-Ahzab. Jadi tuan-tuan, kalau nak kira keseluruhan suratul Ahzab itu berkaitan dengan peperangan Khandaq ini, tapi kita ambil beberapa ayat yang Allah Ta'ala peringatkan kepada kita tentang kedudukan ataupun output daripada peperangan itu. Ayat ke-9 Allah Ta'ala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa'awsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Cantik ya. Kalau kita baca daripada ayat pertama sampai keseluruhan surah Al-Ahzab ini, Allah Ta'ala mula bercerita pasal peperangan Ahzab ini dengan mengungkit hasil selepas peperangan. Barulah Allah Ta'ala cerita kemudiannya apa. Ini gaya gaya penceritaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menarik hamba-hambanya supaya bersyukur dan mengingati detik-detik yang penuh dengan getir ini. Jadi ayat ke-9 Allah Ta'ala surah Al-Ahzab ini Allah Ta'ala mulakan dengan menuntut kita mensyukuri nikmat kemenangan. Wahai orang-orang yang beriman, kenangkanlah nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu semasa kamu didatangi tentera-tentera Ahzab. Lalu kami hantarkan kepada mereka angin ribut yang kencang serta angkatan tentera daripada malaikat yang tidak dapat dilihat. Dan ingatlah Allah sentiasa melihat apa yang kamu lakukan. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat ke-10 detik-detik yang penuh dengan ketakutan. Bermakna orang-orang Madinah pada masa itu memang takut yang amat, ya, amat takut. Kalau tidak Allah Ta'ala tak sebut dalam ayat ke-10 ini tentang ketakutan. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa. Iaitu pada masa tentera musuh datang melanggar kamu dari sebelah atas dan sebelah bawah. Atas mana utara, bawah dari selatan, atas dari Ghatfan, Ghassan, geng-geng tentera-tentera Arab yang terpengaruh dengan Rom itu, dan juga daripada tentera-tentera Quraisy yang datang dari arah bawah tadi. Dan pada masa itu ialah masa pemandangan mata kamu jadi tak tentu arah. Ya, zaghatil absar, mana pandangan pun jadi kabur, jadi berpinah-pinah semua. Wa balaghatil qulubil hanajir, ya, dan dalam hati kamu rasa takut, resah, gelisah, cemas dan sebagainya, sehingga kan wa tazunnuna billahi zununa, sehingga kamu masing-masing pula menyangka yang bukan-bukan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dah bila takut sangat ni, terkeluarlah perkataan, kenapa Tuhan tak tolong kita? Keluar juga perkataan, kenapa Tuhan izinkan mereka datang menyerang kita sedangkan kita menyembah Allah? Tuan-tuan, Allah ungkit daripada hati umat Islam pada masa itu, ya. Bermula dari sinilah Allah ceritakan berkenaan dengan apa yang berlaku dalam peperangan tersebut, ya. Okey, mengikut Ummul Mukminin, ya, mengikut Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya, nak cerita bagaimana gambaran dalam kota Madinah pada masa itu, isteri-isteri Nabi, isteri-isteri pejuang-pejuang Islam yang duduk dalam kota, dan juga mereka yang Nabi suruh masuk dalam kota seperti Bani Salamah yang berada di luar kota, Nabi suruh masuk, ya, untuk menjaga keselamatan. Nak tahu macam mana ketakutan mereka, maka mari kita dengar apa kata Ummahatul Mukminin. Antaranya yang sempat saya petik ialah daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, aku pernah menyaksikan pelbagai peperangan dan bahaya bersama-sama Nabi SAW seumpama peperangan Bani Mustaliq, peperangan Khaybar, Hudaibiyah, Fathu Mekah dan juga Hunain. Ini dia cerita selepas Nabi wafat lah ni, ya. Sebab peperangan-peperangan ini berlaku kemudian daripada Khandaq, kan. Jadi dia ulas semua sekali apa yang dia dah alami bersama-sama dengan Nabi SAW. Semuanya, ya, Khaybar baik, Hudaibiyah baik, Fathu Makkah baik, Hunain baik, peperangan Al-Muraisiyah ataupun Bani Mustalaq, semuanya tidaklah lebih memenatkan kami berbanding peperangan Khandaq, kata Ummul Mukminin Ummu Salamah, ya, di mana kaum muslimin berada dalam keadaan yang serba salah. Kanak-kanak kami tidak terjamin keselamatannya daripada serangan Bani Quraizah kerana Yahudi yang masih tinggal dalam Madinah yang pada masa itu tiba-tiba telah belut. Satu-satunya kaum Yahudi besar yang masih ada di Madinah, Quraizah, kan. Tapi dia dah belut. Jadi Nabi dah pergi ke medan, baru tahu dia belut. Apa nak buat pada masa itu, kan. Dan kota Madinah dikawal sepanjang malam, sepanjang hari. Dikawal sepanjang hari.
dan ini menimbulkan ketakutan. Dan saya pernah bawa seorang seorang kita kata VIP lah, kita kata kan, tak nak sebut jawatan. Dia minta, dia kata nak melawat Mesir ni, nak melawat Mesir. Jadi kita pergi sambut lah. Ini cerita tahun 90-an, pertengahan 90-an ya. Pergi sambut dia dekat airport. Dia keluar saja dari airport, naik kereta, naik van, kita sewa satu van ya, dia datang satu keluarga. Dia keluar saja dari airport, tuan-tuan, tahu dia kata apa? Kita darurat ke ni? Terkejut saya. Kita dah duduk 2-3 tahun dah di Mesir tu, dah jadi biasa. Kita darurat ke ni? Ada nak perangan apa ke? Tak ada, aman je. Sebab apa Datuk kenapa Datuk tanya gitu? Sebab dia kata di airport punya ramai tentera baju hitam, komando, tuan-tuan. Bawah jambatan ada satu grup tentera menyebabkan datang takut, tuan-tuan. Takut. Sedangkan di Malaysia kan, jangankan tentera, polis pun kadang-kadang kita tak nampak, menandakan negara kita ni aman, tak perlu ramai sangat. Di Mesir memang, tuan-tuan, di Mesir memang saya pernah kena hentak dengan boot ni Kalashnikov AK-47 tu. Kesnya apa? Kesnya kita berjalan menonong gitu, tak nampak ada menteri sedang melawat tu. Dia main apa? Pap, dia bagi. Sakit juga kat dada ni. Mula-mula terkejut tu, tengok menteri ke rupanya. Kita macam nak merempuh dia. Nasib baik dia tak acu bayonet tu. Katakan kawan, aku tak tahu sungguh tu masa tu. Ya, tak tahu sungguh, jalan menonong ya. Mana tahu ada menteri duk melawat kawasan kononnya. Dia hentak terus begitu. Ada tentera Malaysia buat begitu kat kita. Ada polis Malaysia buat begitu kat kita. Kan? Tak ada. Nak ceritanya, bila tengok tentera ramai saja, hati dah tak selesa. Bermakna ada darurat. Itulah suasana yang disebutkan oleh Ummu Salamah ini. Bila terpaksa berkawal sepanjang hari dan sebagainya, menyebabkan kanak-kanak jadi rasa tak terjamin, nak keluar tak boleh dan sebagainya. Rimas, ya, keadaan tu rimas. Dan tempohnya pula panjang, 40 hari lebih, tuan-tuan. Ini yang kata Ummu Salamah, tidak lebih semuanya daripada Khandaq, ya. Dan ketakutan itulah yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat ke-10 tadi, ya. Al-Maqrizi, seorang ahli sirah, menyebut kesibukan umat Islam berkawal sepanjang hari menyebabkan beberapa kali mereka terluput waktu solat. Ini yang saya dah sebut dalam pertemuan kita yang lalu berkenaan dengan bagaimana Nabi dan juga para sahabat terluput waktu solat sehingga terpaksa mengqadaknya pada waktu maghrib ataupun waktu isyak, iaitu pada sebelah malam. Mereka akan melakukan gencatan senjata, tunggu pagi esok pula baru berkawal di tebing parit ni tadi, ya. Baik. Jadi begitulah suasana pada hati orang-orang Islam pada masa itu, tetap goncang dan goyah sehingga watazununa billahi zununa. Jadi sangkaan umat Islam itu terbahagi kepada dua kelompok mengikut Al-Imam Al-Hasanul Basri, ya. Orang beriman menyangka dengan kemenangan, manakala orang-orang munafik pula menyangka dengan kekalahan. Maka sebab itulah orang-orang munafik ini, mereka berkempen pula kepada orang-orang di Madinah ini supaya tinggalkan Muhammad dan juga umat dan juga muhajirin tinggal, ya. Sebaliknya, mari kita jaga negeri kita sendiri, marilah kita berdamai dengan tentera yang ada kat sana. Ini perangai munafik tu tadi. Maka Allah Ta'ala memulakan cerita dalam ayat ke-11. Mungkin kita tak sempat nak habiskan malam ni. Jadi tuan-tuan, sekurang-kurangnya untuk melihat ulasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri terhadap peperangan Khandaq ini, bacalah daripada ayat 9 sampai ayat 20 sekurang-kurangnya, ya. Jadi ini memang nyata Allah Ta'ala cerita situasi yang dihadapi oleh umat Islam pada masa itu, dan Allah mengulas pula, kan. Ulasan Allah tadilah seperti mana watazununa billahi zununa, kamu pada masa itu berkecamuk hatinya, menyangka bukan kepada aku, ya. Jadi pengajarannya apa kepada kita pada hari ini? Pengajarannya kepada kita hari ini ialah apa sahaja ujian yang kita hadapi, ya, dan tak mungkin ujian tu, saya kira lah, insya-Allah kan, tak mungkin ujian yang kita hadapi di negara kita pada hari ini sama seperti ujian yang dihadapi oleh umat Islam Madinah masa perang Khandaq. Insya-Allah tidak mungkin. Tapi
jenis yang menyangka kenapalah Tuhan izinkan benda ni berlaku. Kan? Kalaulah berhadapan dengan seorang penjahat, katakan kenapalah Tuhan biarkan dia ni hidup dan sebagainya. Ini tuan-tuan adalah ciri-ciri watazununa billahi zununa, sangkaan buruk. Itu semua tuan-tuan, kita tidak berhak untuk mengulas mengapa. Apa yang kita perlu ada, wajib ada dalam diri kita, akidah diri kita apa dia? Ialah bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Ya, sangka baik kepada Allah. Maknanya kita kena selalu, orang kata jangan don't jump to the conclusion, kan? Orang kata gitu dah. Jangan terus membuat kesimpulan. Tapi dalam bersangka baik dengan Allah ini, petuanya ialah kita terus kepada kesimpulan. Apa dia? Ada hikmah. Hikmahnya apa? Wallahu a'lam. Itu dia. Bila kita menghadapi sesuatu ujian, ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Itu yang Tuhan dah sebut. Mungkin apa yang kamu tak suka itu sedangkan ia baik bagi kamu, dan apa yang kamu suka itu sebenarnya tidak baik bagi kamu. Bermakna bila kita menghadapi saja sesuatu musibah, maka kita terus kepada hati kita, cara nak sangka baik ni tadi, ada hikmah. Itu dia. Ada hikmah di sebalik perkara ni berlaku. Dan hikmahnya apa? Ya, hikmahnya apa? Tuan-tuan, ada minggu lepas, ya, 2 minggu lepas, ada seorang hamba Allah ni, dia bertanya pada saya, dia tunggu di luar masjid lah. Dia tanya pada saya satu benda. Tolong Ustaz, sekejap je, saya jenis masa tu tengah serabut, kata dia. Saya tengah serabut ni Ustaz. Serabut apa? Relax. Kita nak cepat, ya kan? Nak cepat, ada hal jugalah. Lepas ni pun ada kuliah lagi, ya. Jadi saya ambil masa kan. Apa sebenarnya sebab dia mengalami penceraian, baru seminggu 2 bercerai. Jadi sejak tu dia jadi bercelaru, kata dia. Saya tengah bercelaru ni Ustaz. Kenapa perkara ni boleh berlaku? Ya, sebenarnya tuan-tuan, zikirkan, doakan ayat ke-14 suratul Mulk tu. Tuan-tuan. Ya. Kalau nak tahu kenapa perkara itu berlaku pada kita, tak salah, istikharah lah, tanya Allah. Saya beri dalam 4-5 minit, begitulah penerangannya, ya. Selain pada itu, selawat banyak-banyak untuk menyejukkan hati, ya tuan, saya kata. Tapi zikirkan ayat 14 suratul Mulk. Kan? Ayat apa? Lepas ni baca. Tuan-tuan baca, kan? InsyaAllah Allah buka lepas tu kepada kita ilham. Kenapa perkara ni berlaku? Macam contohnya, saudara kita tu, dia menghadapi penceraian. Mungkin penceraian itu baik untuk dia, tapi dia tak nampak lagi masa tu. Kan? Mungkin, boleh jadi. Memang dah tak ada jalan, berlakulah penceraian. Jadi kalau kita duduk tension sepanjang masa, mana sangka baik pada Allah? Dan mana hikmah yang kita nak nampak? Kan? Jadi baca ayat tu, kan? Zikirkan ayat itu. Dah masuk isyak dah, kan? Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bukan tak tahu perkara ini. Sebaliknya Allah sendiri yang telah menyebut kepada umat Islam dalam ayat ke-11, hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Pada saat itulah diuji orang-orang yang beriman dan digoncangkan perasaan dan pendiriannya dengan goncangan yang amat dahsyat. Aku tahu kamu sebenarnya pada masa ini sedang bergoncang hatinya. Kenapa? Sebab ada 4 ancaman dalam peperangan Ahzab. 1, ancaman seberang parit, tentera-tentera Ahzab yang 10,000 orang. Kedua, ancaman daripada belakang tentera-tentera Islam, iaitu di penjuru tenggara Madinah, iaitu Yahudi Bani Quraizah. Yang ketiga, ancaman orang-orang dalam Madinah itu sendiri. Siapa? Orang-orang munafik. Dan yang keempat, tidak lain tidak bukan, ancaman jiwa, ketakutan dan kebimbangan. Maka tuan-tuan, ayat ke-12 dan 13 Allah Ta'ala cerita pasal perbuatan munafik. Dan ayat 14 dan 15 Allah Ta'ala cerita pula pasal sebenarnya jiwa orang-orang munafik ni lemah sangatnya pun, ya kan? Dan ayat 16 dan 17 Allah Ta'ala memberitahu perbuatan munafik itu apa. Ni minta tadabbur lah kat rumah, ya. Tadabbur kat rumah.
Dan ayat 18 dan 20 Allah Ta'ala beritahu pula golongan yang menghalang dakwah, ya, golongan yang menghalang dakwah. InsyaAllah dengan topik-topik subtopik ini, insyaAllah tuan-tuan, lanjutkan pembacaan sampai ayat ke-22. Allah Ta'ala datangkan khabar gembira bagaimana Allah mengiktiraf orang-orang yang beriman, ya, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala puji pula orang yang hatinya tadi yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ke-11, jiwa kacau, kecamuk. Ayat 22 Allah Ta'ala puji bagi mereka yang sabar, yang tetap jiwa ketika menghadapi peperangan Khandaq ini, ya. Jadi sekadar itulah yang sempat saya kupas berkenaan dengan peperangan Khandaq ini, yang kita bagi dua, iaitu siri pertama berkenaan dengan rentetan peristiwa, dan siri kedua pula adalah daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tentang peristiwa ini, ya. Pendek kata, peperangan Ahzab ini seperti mana kata Ummu Salamah lah, ya, tidak sedikit getaran jiwa yang mereka terpaksa hadapi berbanding dengan peperangan-peperangan lain yang nampaknya seperti besar peperangan itu, tapi hati jiwa mereka tak kecamuk, ya. Macam perang Khaybar besar tapi hati tak kecamuk. Perang Khaybar ni jadi ke tepi ke tengah, tapi dah tak tahu ke mana. Jadi semuanya dalam keadaan merimaskan. Ini kata Ummu Salamah sendiri, ya. Wallahu ta'ala alam. Selamat mengkaji dan juga mendapat manfaat daripada ayat-ayat Allah khasnya tentang peperangan Khandaq ini, dan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah serta suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shallallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.